Okey, baiklah, bismillahirrahmanirrahim dan assalamualaikum. Jadi kita kembali lagi untuk tengah hari ni 12.30 hingga pukul 1.30 untuk kelas pendidikan jasmani dan kesihatan. Jadi yang pertama cikgu ucapkan tahniah dan terima kasih dan syabaslah pada cikgu tengok kat sini ada lebih kurang 11 orang yang datang, yang boleh hadir dalam Google Meet ni bersama dengan cikgu. Tapi yang lain nanti mungkin ada masalah sendiri, jadi mungkin nanti dia orang boleh tengok video lah apa yang cikgu terangkan pada tengah hari ni. Jadi selamat bertemu kembali cikgu rasa kita pun dah lama tak bersua, tak bersama kelas. Yang mana tahu tu tahulah cikgu ada masalah kesihatan sikit sebelum ni. Jadi hari ni, minggu ni cikgu akan kembalilah dekat kelas awak 3G dengan 3C. Ya, jadi kita terus kepada pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kalau awak boleh tengok dekat skrin awak berkaitan dengan unit 6 olahragawan harapan. Kalau cikgu dapati tadi ada yang pergi ambil buku. Kalau awak ambil buku, muka surat 33. Jadi kalau boleh nampak dekat skrin tu, apa yang cikgu tunjuk ni pun sama dalam buku teks. Ya. Cikgu surat 33 33. Okey. Jadi kalau yang tak ada buku pun boleh tengok dekat skrin. Sama je apa yang cikgu tunjukkan ni dengan dalam buku teks. Okey. Jadi kalau kita lihat kat sini olahragawan harapan. Apa itu olahragawan? Olahragawan ni dia berkaitan dengan sukan lumba lari. Biasanya olahraga ni dia terbagi kepada dua. Yang pertama balapan. Balapan ni biasanya kita nak tahu, nak kenal adalah mengenai larian lah. Larian. Jadi kalau untuk sekolah rendah ni, kalau terlibat, kalau kita boleh laksanakan sukan tahunan, kalau awak ingat lagi, cikgu rasa awak sempat, awak sekarang ni darjah 3 kan. Masa darjah 1, darjah 3, darjah 1, cikgu rasa awak sempat pergi Padang. Ingat tak? Sempat tak pergi Padang masa darjah 1? Sempat. Kalau sempat macam itulah. Itu untuk olahraga. Kalau tahun 1 yang saya ingat cikgu, dia ada acara 50 meter dengan 4 kali 50 meter. Jadi disebabkan COVID ni kita semua faham lah. Dah 2 tahun kita tak boleh nak laksanakan sukan tahunan. Masa awak darjah 2 dan sekarang ni pun darjah 3, memang tak adalah sukan tahunan. Jadi dalam sukan tahunan ni lah, kalau awak dapat sertai, cikgu dapat buat, awak akan tahu sukan-sukan yang dalam olahraga ni. Contohnya kalau balapan ni dia ada larian untuk sekolah rendah lah. Sekolah rendah biasanya 50 meter, 100 meter, 200 meter dan 4 kali 100 meter. Dan seterusnya ada juga acara padang. Acara padang ni dia macam lompat jauh, lompat tinggi dengan lontar perlu. Jadi kalau awak dah darjah 3 ni sebenarnya awak dah berpeluang untuk main semua sukan tu. Mana yang layak, mana yang paling laju, mana yang paling boleh lompat jauh, mana yang boleh lompat paling tinggi. Kalau dapat dilaksanakan lah sukan tahunan tu, awak ikutnya tahun 3 ni awak dah boleh masuk semua acara tu. Kalau ikutnya, kalau tak ada COVID lah. Tapi kita kena faham sendirilah. Kita tengok nanti tahun depan macam mana. Cikgu pun semua memang ikut. Memang kena jagalah terutamanya kesihatan dan keselamatan awak. Okey, kita lihat terus muka surat 3. Ini contoh tahun 2017 Kuala Lumpur 2017, sukan C ke-29. Kalau tengok dekat sini yang baju kuning ni, siapa boleh beritahu cikgu siapa nama dia? Ini orang Melaka ni. Orang Melaka. Kalau awak kenal tak? Dia merupakan pelari pecut negara untuk acara 100 meter. Ini orang Melaka ni. Nama dia Khairul Hafiz Jantan. Okey, seterusnya ni untuk acara lompat tinggi, Nauras Sin. Dan ini Irfan Suhaimi untuk acara lontar cakra. Sedikitlah sedikit apa dia pendahuluan dan pengenalan mengenai olahraga ni. Jadi kalau
orang tu dia mempunyai bakat, ada potensi, dia ada peluang sampai wakil negara. Kalau awak ni dekat sekolah paling kurang pun dapat mewakili rumah sukan, dapat mewakili rumah sukan. Jadi sukan-sukan ni sebenarnya awak juga perlu tahu sebabnya bukan sukan ni, kalau ikutnya pertandingan sukan ni, kalau ikutnya dekat sekolah kita setiap tahun setiap tahun, kalau belum ni lah setiap tahun, kalau tak ada COVID tu lah. Jadi nanti sepatutnya awak tahu sekolah menengah pun ada lagi dia sampai sekolah menengah, dan tak silap cikgu masuk universiti pun tetap ada lagi nanti kalau awak ada potensi, ada bakat, ada keistimewaan, mungkin boleh pergi lebih jauh ada banyak peluang bukan saja sekarang ni pun dalam sukan pun boleh dijadikan sebagai kerjaya dalam kerjaya. Okey, kita terus lihat apa yang awak perlu tahu untuk tahun 3 tahun 3 ni cikgu mute dulu okey. Jadi tengok kat sini larian aneka jarak ada pelbagai jarak ini biasanya kalau boleh pergi padang cikgu akan bagi peluang pada awak nama mencuba. Jadi kat sini kita tengok dulu apa yang dia nak awak dan kita sama-sama lihat. Lakukan larian pelbagai jarak dan kelajuan bersama-sama rakan kamu dengan semangat berpasukan. Pelbagai jarak ni ikut jarak lah 50 meter ke 100 meter, dan kelajuan ni terpulang pada awak lah. Kalau awak laju mesti awak di depan lah daripada kawan-kawan awak. Kawan-kawan awak akan tertinggal dekat belakang. Lepas tu dia kata tunjukkan kepada rakan lakuan lari pecut jarak dekat dengan lari perlahan jarak jauh dengan postur badan yang betul. Okey. Jadi apa itu kalau dekat sekolah rendah cikgu nak bagi awak faham. Kalau sukan tahunan tu acara 50 meter dengan 100 meter tu adalah lari pecut. Lari pecut jarak jauh. Dan lari perlahan jarak jauh ni, lari perlahan contohnya adalah merentas desa. Merentas desa. Kalau ada sepatah-patah desa itu adalah lari perlahan jarak jauh. Okey, dicakap dulu. Disuruh kita tengok dulu lari pecut jarak dekat lari pecut jarak dekat. Okey, ini kedudukan badan dia. Kalau bertengok baju biru ni. Apa dia kata? Ketika lari pecut kepala tegak pandang depan. Kepala ni pandang depan, badan dicondong sedikit ke depan badan ni maksudnya daripada pinggang ke leher ni lah dekat bahagian dada dia ke depan sikit. Tangan dihayun aras bahu. Tangan dihayun aras bahu. Kat sini bahu. Lutut diangkat tinggi. Nampak ni. Kalau nampak gambar budak yang pakai baju biru dengan seluar biru. Berlari di atas berbola kaki. Nampak ni. Kaki dia macam mana kedudukan kaki dia. Maksudnya tumit dia ni, belakang dia ni tumit dia tak sentuh tanah. Dia tak sentuh jalan. Okey, ini gambar ni contoh permainan antara permainan yang boleh dilakukan sewaktu masa PJ kalau boleh keluar lah. Okey, seterusnya lihat pula jarak sederhana ini budak baju merah ni. Ini untuk jarak sederhana pula. Jarak jauh jarak jauh macam cikgu cakap tadi. Contoh sukannya merentas desa. Biasanya kalau merentas desa ni sekolah kita jarak dia lebih kurang 3 km ataupun 4 km 3 hingga 4 km merentas desa. Jadi sukan-sukan ni sebenarnya cikgu nak bagi awak lihat dan tengok dululah. Untuk kita buat ni semuanya bergantung kepada kementerian semuanya bergantung kepada Jabatan Kesihatan lah. Kalau dia orang benar cikgu buat semuanya, cikgu tak boleh nak pandai-pandai sendiri. Cikgu pun tak boleh ikut awak. Contohnya kat kelas
Cikgu nak PJ, cikgu nak pergi padang cikgu tak boleh nak buat pandai-pandai Apa pun dekat sekolah ni, kesihatan awak dengan keselamatan awak yang paling utama. Okey. Tu kat sini dia kata poster badan, lari perlahan jarak jauh. Lari perlahan jarak jauh. Ketika lari jarak jauh kepala tegak. Tengok badan budak yang pakai baju merah ni dengan seluar biru ni. Kepala tegak dan pandangan hadapan. Badan tegak. Dia kata badan tegak dan tangan diayung aras dada. Tangan ni dibawa ke dada. Lutut tidak perlu diangkat tinggi. Nampak lutut dia tak tinggi. Berlari di atas tapak kaki dari tumit ke hujung kaki. Nampak dia pun mendarat dengan menggunakan tumit. Awak tengok, boleh tengok kat sini perbezaan dia. Ini untuk lari pecut, ini untuk lari perlahan. Dalam PJ ni macam itulah. Kalau cikgu cerita ke, cikgu tunjuk gambar, dia berbeza dengan kalau kita boleh buat sendiri. Kita boleh buat sendiri dekat padang ke, dekat gelanggang je, dekat luar. Bila kita buat sendiri, kita akan tahu. Jadi apa pun cikgu harap awak boleh nampak dan bayangkan. Okey, ini ayunan tangan yang tinggi membolehkan lutut diangkat tinggi semasa berlari. Ini membolehkan kamu membuka langkah kaki yang lebih luas. Jadi tangan ni pun dia memain peranan kepada kita masa kita berlari. Dia juga mainkan peranan. Makin laju. Sebab tu kalau kita tengok kan, bila kita jalan, tangan kita dia akan automatik dia automatik berayun. Tak ada lagi, jarang kita tengok ataupun mungkin orang yang tak normal lah jalan ataupun berlari, tangan dia tegak. Tangan dia tak berayun. Cuba awak buat, awak jalan tangan tak berayun. Dia memang sekali pelakuan dia macam tu. Bila kita jalan atau kita berlari, tangan akan berayun. Jadi untuk kalau nak makin laju kita lari, tangan kita perlu ayun lagi laju. Kalau kita ayun tangan kita laju, kaki kita pun akan bertambah laju. Jadi sekarang ni cikgu tak pasti awak sekarang ni agak-agaknya boleh berlari lagi tak duduk kat rumah je kan kat rumah je makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, tengok TV, main game, cikgu tahu kan. Tapi cikgu harap awak boleh jaga kesihatan walaupun duduk kat rumah. Cikgu harap nanti dah buka sekolah, andai kata boleh pergi padang, cikgu suruh berlari, masih boleh berlari. Okey, seterusnya sedikit lagi kita tengok pula jauhku melompat. Melompat ni, ni kalau tengok dekat sini, Melin berlatih melompat untuk mencapai jarak yang jauh. Cuba lakukan aktiviti di bawah ini bersama-sama rakan. Ini contoh aktiviti dalam PJ untuk aktiviti melompat. Kalau ini dia asas kepada lompat jauh. Yang ini kita pun boleh kalau dekat waktu PJ boleh dibuat pertandingan. Ais Muhaimin buat apa Ais Muhaimin? Boleh nampak tak cikgu punya skrin? Tak. Dah hilang Boleh. Kejap cikgu share balik. Cikgu share balik. Ais Muhaimin ada tekan apa tadi? Kejap. Mana tadi? Saya ada je. Okey, sikit lagi. Ya, ini di antara aktiviti yang kita boleh buat dekat kelas ni kita boleh buat juga pertandingan di antara rakan-rakan kita, rakan-rakan awak siapa yang paling jauh contohnya macam ni, ada budak warna hijau ni, dia lari lompat nampak ada 4 kotak ni. Kalau awak kaki awak tak kuat, mungkin awak jatuh dekat kotak 2 mata ataupun 1
mata ya. Tapi kalau kaki awak kuat mungkin jatuh 3 mata dengan 4 mata. Jadi dalam aktiviti ni, dalam permainan ni, siapa yang dapat 4 mata, dia lah yang menang. Maksudnya kaki dia kuat, dia boleh lompat jauh. Ini juga berbeza. Kalau awak selalu aktif, kaki awak kuat, mungkin boleh lompat jauh lah. Okey, ni seterusnya ke Tintin. Cikgu tak pasti awak sekarang ni pernah cuba atau pernah main tak permainan ke Tintin ni. Ini juga latihan untuk menguatkan kaki. Latihan untuk menguatkan kaki. Dan seterusnya ini pun di antara contoh latihan untuk menguatkan kaki. Okey, jadi untuk minggu ni cikgu harap cikgu nampak dua latihan, larian jarak pecut, lepas tu larian jarak sederhana, seterusnya acara untuk melompat. Melompat ni berkaitan dengan lompat jauh lah. Jadi cikgu nak ambil masa lagi 2-3 minit. Awak ingat lagi tak? Sekarang ni yang terdekat sukan apa yang telah dipertandingkan? Sukan Olimpik. Sukan Olimpik yang baru habis. Ada siapa kat sini tengok sukan tak? Sukan Olimpik. Tengok tak sukan Olimpik? Tengok. 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 Sukan apa yang awak tengok? Badminton. Oh, badminton. Badminton, kalau badminton siapa Johan lelaki, single? Saya tengok. Siapa tahu daripada mana? Kalau badminton, siapa Johan single lelaki? Saya paling suka dengan cerita sukan. Okey, kalau single lelaki badminton daripada Denmark. Okey, kita tengok ini acara pecut. Okey, acara pecut untuk 100 meter lelaki. Sebelum cikgu kita lihat sama-sama ni, kalau biasanya dekat sukan Olimpik ni dia ada macam-macam sukan yang dipertandingkan kan. Jadi antaranya adalah olahraga lah, macam cikgu cerita tadi yang melibatkan larian, lompat jauh, lompat jauh, lompat tinggi dan macam-macam lagi acara. Dia dalam olahraga ni banyak acara.